dan di situ lawan dia ialah malaikat. Jadi oleh kerana diisytiharkan dia sebagai musuh, dan dia pula jenis tak nampak, hak musuh hak nampak ni pun kadang-kadang tipu daya dia tu pun kita tak boleh nak mengelak, kan? Dalam peperangan ke, dalam strategi apa tu, perniagaan ke, kan? Nampak dia syarikat sekian-sekian, owner dia sekian-sekian, tapi strategi masing-masing. Main bola pun lagu tu juga, Selangor lawan Kedah, Selangor dengan jurulatih dia, Johor Bahru JDT ke dengan Boyan Hodak ke apa benda tu, ada strategi masing-masing. Itu pun tak boleh nak kesan, hak nampak depan mata kepala kita. Ini kan pula dengan syaitan, musuh tapi tak nampak, dan tentunya dia ada strategi tipu daya dia ni nak musnahkan kita, nak selewengkan kita, nak sesatkan kita. Ni hanya Allah Ta'ala je yang boleh beritahu menurut Nabi Muhammad SAW. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Sofiyah bin Jahsy berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syaitanu yajri min bani Adam majrad dam." Syaitan itu berjalan di dalam tubuh anak Adam mengikuti aliran darah. Ini nombor satu, yang mana kita tak tahu ni. Kalau Nabi tak beritahu, kita tak tahu. Jadi Nabi beritahu syaitan iblis ni dia berjalan ikut saluran darah. Maknanya tuan-tuan, musuh kita yang Allah Ta'ala isytiharkan sebagai musuh, dan musuh kita ni pula dia pun isytiharkan juga, dia isytiharkan juga. Dia kata daripada terbit manusia daripada perut ibu, tak? Dan sehingga daripada dia mukallaf apa dia balik sampai ke mati, dia akan tackle dia supaya ikut sama-sama dia duduk dalam neraka, jadi geng dia akan tackle, dia isytiharkan. Jadi dideklar bahawasanya aku akan perdaya anak Adam ini, sehinggalah dekat nak mati pun aku akan perdayakan dia. Menang kalah itu terpulang pada iman masing-masing. Aku tarik dia, kalau dia iman dia kuat, mungkin dia menang, aku kalah. Ada kalanya aku menangis, kerana aku kalah dalam pertarungan awal. Umpamanya pada hari ini syaitan menangis, kita sujud, syaitan menangis. Okey, tak apa, dia kata awak menang, tapi bola pun tuan-tuan tak boleh nak action. Kita dapat sumbat 1 gol 2 gol, 2 minit lagi nak tiup whistle, tiba-tiba kawan tu boleh bagi seri. Tidak pula kalau pertandingan separuh akhirnya dengan dengan suku akhirnya, kalau segi tempat lawan, kalau segi di tempat kita, dan di tempat lawan kita dah sumbat gol, kita boleh masuk akhir. Jadi di sini pun syaitan lagu tu, dia akan tunggu sampai last minute, lepas tu tanya kahwin, syaitan menangis, tak apa awak menang, awak kahwin, tapi jangan fikir awak kahwin ada bini, awak tak boleh buat benda tak elok. Aku akan goda dan aku akan usahakan tipu daya. Jadi dia pula dia boleh masuk sampai dalam darah. Itu dia. Yang ini payah kita nak hindari. Dia boleh masuk sampai dalam darah, dan ini adalah kenyataan daripada Nabi. Bukan dia duduk main kelewar, duduk luar ni tak. Duduk dalam darah tu. Jadi hak luar. Hak duduk dalam darah ni kita nak buat lagu mana? Ini kena tahu dia punya cara syaitan punya permainan. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika mengertikan surah Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, raja daripada semua manusia, yang berbisik dalam hati perasaan manusia, dari golongan jin dan manusia. Ia maju bila tidak akan zikir ingatan pada Allah, dan surut mundur bila orangnya ingat pada Allah, bahkan ia keluar daripada dada. Baik. Jadi ketika mentafsirkan Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir ni, Ibnu Abbas kata, dia kata syaitan dia akan buat macam dalam surah An-Nas tu. Dia akan yuwaswisu, dia akan bisik-bisik, dia akan geletek-geletek kita punya hati kita, sampai kita terikut-ikut dengan kehendak dia, dan
tak ikut dengan kehendak Allah Ta'ala. Baik. Tetapi Ibn Abbas kata, kalau orang tu jenis ingat kepada Allah, ingat duduk dalam masjid, ingat tak apalah duduk dalam masjid. Hak kata ingat yang paling kita nak sekali masa duduk di tempat kerja, ingat ke Tuhan ni, ya macam ni lah. Bila ingat kepada Allah Ta'ala ni, time-time kalau orang pejabat yang terdedah dengan rasuah ke apa benda, bila ingat ke Tuhan, dia tak jadi. Dia tak jadi. Ataupun apa-apalah nak tipu, kadang-kadang jenis bukannya rasuah pun, nak dapat benda haram, nak buat benda yang syaitan suka ni. Apa dia? Kadang-kadang ayah mati teringat, ini time nak tipu adik-beradik aku, bagi harta pusaka. Aku je tahu ayah punya harta duduk sini-sini, adik-beradik lain tak tahu. Jadi dia tak perasan masa tu kalau dia ambil harta secara haram dalam pembahagian harta pusaka, anak beranak dia akan jadi tak elok. Dan saya tak pasti ada tak akan tahu, tapi kalau dia ada pasti nak cerita, dan saya dah cerita. Baik. Ada doktor pakar dia kata dalam bab sakit puan ini, kita sikit bab harta-harta yang tidak baik. Dia kata pengalaman dia dari sudut mengendalikan orang perempuan melahirkan anak, sebab dia doktor pakar, dia ada selalu sini. Baik. Dia kata pengalaman dia kata bila susah saja dia kata melahirkan anak, dia akan tanya isteri itu, suami awak kerja? Bila sebut kerja tuan-tuan, kerja yang jenis terdedah kepada potensi untuk mengerjakan buat benda yang haram, iaitu terlibat dengan rasuah. Dia kata boleh letak, dia kata 80%, tinggi angka. Susah sikit, kadang-kadang anak ada masalah sikit. Bila tanya, sebab dia orang agama, dia doktor pakar yang ada minat dengan agama, dia nak cuba link susah ni kenapa. Jangan tanya pula Cina. Dia kata Cina mudah. Cina mudah sebab dia memang kena neraka dah. Kena beza benda tu. Kadang-kadang orang kata kenapa orang kafir mudah je cari rezeki. Kalau dalam bab ni beranak pun mudah. Contoh. Sebab dia memang Allah Ta'ala Maha Adil. Awak kafir confirm ke neraka, tapi aku mudahkan segala urusan kau dalam dunia ini, mati pun mudah. Pasal apa? Sebab aku nak balas kebaikan yang kau buat dalam dunia. Sebab banyak juga orang kafir, bahkan bukan sikit, mengalahkan orang Islam dari sudut menolong orang kafir lagi kita lagi hebat. Kita kedekut, walaupun dengar hadis tentang pahala sedekah ke syurga ke benda semua. Cina orang kafir ni dia tak ada syurga neraka. Bak tolong orang lebih daripada kita. Jadi hak mana dia tolong orang, Allah Ta'ala kata dari sudut Islamnya, aku nak balas dalam dunia. Jadi cara balasnya bagi mudah segala-galanya, sehingga mati last minute pun mudah. Begini orang baik ni mati ni 3-4 bulan sakit menderita, setahun kadang-kadang. Tengok gaya tu, tapi mati payah. Confuse kita. Iya ke tak ni? Sepatutnya Tok Guru mati dah cepat sikit. Ustaz ke, ulama ke apa benda. Mati mudah sebab dia Tok Guru, dia ustaz. Dah lambat, payah. Pasal apa? Dia awak hebat ke, Tok Guru ke, ustaz ke, ulama, tetapi awak jahat juga. Hak jahat aku nak balas. Balas mana? Balas masa mati, masa kamu hidup susah. Baik. Jadi ikut pengalaman Dr. Pakar ni, dia kata, bila tanya dia kata mesti sangkut, dan disebutlah golongan-golongan profession yang dikatakan mengikut yang ditanya tu disebut. Saya tak nak sebutlah profession tu. Tapi keseluruhannya dia kata 80% bila tanya dia kata jawapan dia kerja ni. Jawapan dia kerja ni. Disebutlah kat saya kerja apa. Tapi semua tempat kerja itu adalah terdedah. Iman tak kuat akan sapu benda yang tak elok, harta haram, sehingga diberi makan kepada anak bini. Begitu juga ada kes yang maknanya anak payah nak menghafal, maknanya bagus, ayah bagus, maknanya hantar anak untuk hafal Al-Quran. Orang panggil benar lagi, tak ada cara lain. Ustaz yang jaga ni, dia akan tanya, ayah kerja apa? Ayah kerja apa?
cakap kerja sekian-sekian, jadi faham dah Ustaz. Okay. Buat cara lain. Maknanya memang kalau anak itu diberi makanan benda yang tak elok, dia akan jadi hati gelap. Itu dia pakai PowerPoint untuk mengajar, tak faham-faham. Orang dulu mana ada PowerPoint, ustazah ke ustaz mengajar di sekolah tak ada PowerPoint pun. Duk main tulis, salin pula, lepas tu besok hilang dah. Kalau kita salin, betul tak? Orang tua dulu lah. Saya tak sempat zaman tu. Orang cerita, tapi baik, mudah faham. Tapi orang ni siapnya PowerPoint, gambar, ilustrasi nak semua mudah faham. Tak faham, jadi jahat juga. Pasal apa dia? Sebab banyak di kalangan ibu bapa sekarang ini dia tewas dengan permainan harta haram, iaitu banyak rasuah. Baik. Jadi syaitan ini dia mengalir di dalam darah kita. Kalau ingat ke Tuhan, syaitan akan mundur. Tapi kalau tak ingat ke Tuhan, maka dia akan bertapak. Dia akan geletek, dia akan goda kita sampai kita terbuat benda-benda yang tak elok. Dan bila terbuat benda yang tak elok, Allah Ta'ala masih lagi buka peluang untuk dia bertaubat. Tetapi oleh kerana dia jauh dengan Allah, maka dia tidak ada bertaubat. Tak ada taubat dalam hidup orang tu kerana dia jauh dengan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.